Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pembangkang ya seringkali membuat tuduhan, menghasut, mengatakan kerajaan Madani, kerajaan perpaduan hari ini pro kepada Israel. Benarkah sahabat-sahabat semua? Atau itu hanya satu propaganda politik sempit, politik hasutan, politik fitnah yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang? Ramai di antara mereka kalau mereka berceramah, ya, membuat kenyataan antaranya daripada pemimpin-pemimpin PAS, tidak terkecuali juga pemimpin daripada Bersatu Perikatan Nasional, ya, seringkali membuat tuduhan, ya, kononnya kerajaan ini pro kepada Israel. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda ya satu ulasan mantap daripada Liana Marzuki. Dan satu kenyataan lagi daripada Ahmad Mursi mengatakan PAS berjangkit penyakit kultus sama macam JSBH. Wow, itu satu kenyataan yang panas ya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, izinkan saya untuk membawakan Anda ya untuk melihat kenyataan media ini. Ya, jadi menjawab propaganda pembangkang kononnya kerajaan pro Israel. Jadi adakah benar atau semua ini hanya satu persepsi yang cuba dilakukan oleh pembangkang PAS dan juga Perikatan Nasional? Jadi saya ingin, seperti yang saya katakan, ini adalah kenyataan daripada Liana Marzuki. Ya, propaganda yang kita dengar katanya bahwa kerajaan Madani pro-Israel belaci Zionis itu yang diputar-putarkan, dikatakan hasutan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS dan juga Bersatu. Namun katanya jika melihat dasar luar Malaysia sekarang, negara kita lah yang paling kuat menentang dalam isu ini. Kemasukan Israel dalam Bank Pembangunan Asia ADB minggu ini, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang protes dan buat undi menolak. Daripada 64 negara Asia, Malaysia berdiri sendirian menolak kemasukan Israel. Tiada negara Islam lain yang berbuat demikian. Katanya lagi, Malaysia yang juga menggesa PBB untuk wujudkan kembali jawatan kuasa anti-apartheid untuk mengenakan sekatan senjata ke atas Israel. Lantang Menteri Luar kita bersuara di pentas PBB mendapat topokan jua. Jadi semua ini ada risikonya ke atas negara kecil seperti negara kita Malaysia. Tapi kerajaan teruskan juga. Jadi selama 20 tahun kapal Israel gunakan pelabuhan kita. Akhirnya awal tahun ini kerajaan sekat mereka. Itu amaran keras. Kita bukan wayang saja, kita buat betul-betul, kata Liana. Jadi kesatuan kita dengan China dan Rusia melalui BRICS, gabungan 5 negara ekonomi besar yang sedang berkembang pesat, yaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, tunjukkan kita tidak setuju dengan Israel dan Amerika Serikat. Banyak tindakan kerajaan ini menunjukkan mereka menentang dengan terbuka dan lantang isu berkaitan dengan Palestin, membuatkan naratif pro-Israel itu macam propaganda yang tidak berguna. Malam ini BlackRock secara rasmi akan mengambil alih Global Infrastructure Partners di Bursa Saham New York. Selepas ini akan bangkitlah propaganda pro kepada pembangkang yang membawa isu ini. Ya, katanya BlackRock sudah tawan lapangan terbang kita. Madani ini pro-Yahudi, asik ulang-ulang sampai lebam. Dan kita tahu siapa yang menggunakan isu ini. Isu BlackRock pelatih habis-habis, tidak lain tidak bukan Wan Faisal, Wan Jana Wibawa. Jadi Walhan Malaysia Airport Holding itu 70% pegangannya adalah Khazanah dan 30%. Dan 30% lagi dikongsi JIP dan juga Abu Dhabi Investment Authority. Jadi elemen BlackRock dan JIP itu dalam MAHB tidak sampai 15%. Sama saja BlackRock pegang saham-saham kilang di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Serta bila mana kerajaan PN bagi BlackRock uruskan dana syariah KWSP yang bernilai 2.5 bilion ringgit. Itu mereka boleh, ya. Itu mereka kalau boleh tak nak anda tahu. Jadi saya bukan apa. Propaganda BlackRock ini nampak sangat satu propaganda dan mahu ya untuk menjatuhkan ekonomi Malaysia. Mereka tahu kalau kita buat pasal dengan pengurus dana terbesar dunia, ringgit dan saham, Malaysia akan terjejas. Nah, politik juga, tapi apabila jejaskan negara harus berwaspada. Loyalty to party end when loyalty to country begins. Itu yang harus terpakai, ya. Satu ulasan yang begitu mantap ya daripada Liana. Jadi usahlah ya bermain politik. Adakah pembangkang hari ini sanggup meruntuhkan ekonomi kita
hanya kerana tujuan politik, hanya kerana politik semata-mata untuk kepentingan parti dan individu tertentu, hanya kerana begitu rakusnya mereka untuk mahu mengambil alih kerajaan hari ini. Ya, bukan dengan tidak sabar untuk menunggu sehingga PRU yang ke-16, tapi mereka ya seringkali membuat pelbagai usaha ya untuk cuba menebuk atap kerajaan perpaduan hari ini. Jadi syukur kerajaan ini masih tetap kuat ya dengan sokongan 2/3 majoriti ya di dalam Dewan Rakyat. Jadi tahniah kita ucapkan. Dan satu lagi kongsian ataupun ulasan daripada seorang penganalisis pemerhati politik yang menyatakan bahawa tanda pas berjangkit penyakit kultus sama macam GISBH itu antara kenyataan daripada seorang penulis ya, iaitu daripada Ahmad Mursi. Setiap kali kritik Presiden PAS Hadi Awang ya, Abdul Hadi Awang ya, kita akan diingatkan oleh pengikut parti itu bahawa taraf kita tidak setanding dengan Hadi dan tidak layak untuk mengkritik. Hujannya dia pimpinan Kesatuan Ulama Dunia, mengajar usilah sejak muda, menulis banyak buku, ilmunya hebat dan lain-lain. Jadi menegur Hadi dituduh sebagai melawan ulama, melawan Islam dan berdosa. Jadi tidak dinafikan Abdul Hadi seorang guru agama yang hebat dan hal itu tidak perlu dipertikaikan. Namun jangan dinafikan dia juga ahli politik, mengejar dan mengisi jabatan wakil rakyat dan duta khas. Gajinya dibayar oleh rakyat untuk berkhidmat, bukan untuk dijulang. Walaupun ada agamawan politik yang berhati-hati, ulama silam lebih memilih medan ilmu dan menjadi penasihat moral, menghindari jawatan duniawi untuk mengelak penyakit ulama su seperti yang diperingatkan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap kali Abdul Hadi komen tentang politik dan melabel musuhnya dengan nama seperti binatang, dajjal, munafik, sekuler dan lain-lain, adakah dia tidak mungkin salah dan tidak boleh dikritik atas hujah balasnya? Saidina Umar semasa menjadi khalifah sentiasa menerima kritikan. Tidak pula beliau melarang rakyatnya memberi kritikan dengan alasan dirinya dijamin surga oleh Nabi. Jadi Ahmad Mursi juga berkata, Nabi bersabda agama itu adalah nasihat. Lalu kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh umatnya. Riwayat Muslim. Dan itu antara peneguhan ya ayat yang cuba disampaikan oleh Ahmad Mursi ini. Tambah lagi, jika ada yang kata pemimpin PAS tidak mungkin silap dalam semua tindakan politik karena sifat keagamannya, dan PAS pula parti Islam yang sentiasa merujuk Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma', itu tandanya PAS telah berjangkit dengan penyakit kultus sama seperti GISBH, kata Ahmad Mursi. Jadi tiada seorang pun manusia dalam dunia ini yang bebas dari melakukan kesilapan, melainkan nabi-nabi yang maksum. Dan tokoh yang dianggap hebat secara keterlaluan ditambah dengan cerita gaib dan mimpi-mimpi dikatakan mempunyai keistimewaan. Dianggap tidak silap, cenderung untuk membawa pengikutnya terjebak dalam penyakit kultus. Cegah sebelum terlambat, kata penulis ini. Jadi terbaik satu ulasan yang singkat sahabat semua, tapi sesuatu yang amat berbahaya apabila beliau mengatakan bahawa tanda pas berjangkit penyakit kultus sama macam GISBH. Jadi kita tahu GISBH sekarang ini sedang ya dalam penyiasatan kerana dikatakan menggunakan eksploitasi kanak-kanak, menggunakan agama untuk kepentingan. Dan kita lihat juga apabila Perlis ya sudah menfatwakan ya bahawa GISBH ini adalah parti ataupun bukan parti ya, apa itu, gerakan ya ajaran sesat. Jadi mereka telah menfatwakan sebagai ajaran sesat. Ya, jadi kita tunggu fatwa-fatwa yang selanjutnya ya daripada negeri-negeri yang lain. Dan sehingga itu, sekiranya sahabat semua ingin memberikan sebarang komen pandangannya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pencangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.